Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Julai 2023 bersama saya PIN Nadia. Mahkamah Tinggi Alor-Star membenarkan permohonan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan injunksi sementara terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno. Ia bagi menghalangnya daripada terus mengeluarkan kenyataan mengaitkannya dengan perlakuan tidak bermoral. Peguam Anwar Sangkaranaya mengesahkan bahawa Mahkamah Sivil membenarkan permohonan ex parte berhubung saman fitnah Anwar terhadap Sanusi. Anwar menyaman Sanusi berhubung ucapannya semasa kempen pilihan raya umum ke-15 di Tambun pada November tahun lalu yang menyebut plaintiff sebagai tiada akhlak. Anwar berhujah bahawa kenyataan itu adalah fitnah, palsu dan mempelekehkan dirinya. Mengulas lanjut, Sangkara berkata bahawa perintah yang dikeluarkan semalam adalah sementara menunggu pelupusan kes sivil utama. Hakim Mahkamah Tinggi Alor-Star Mahazan Mat Taib memerintahkan Sanusi untuk tidak lagi mengeluarkan, mengulangi dan menerbitkan kenyataan berkaitan dengan saman fitnah yang difailkan Anwar. Hakim juga memerintahkan Sanusi perlu mematuhi peraturan injaksi itu dengan serta-merta selepas perintah berkenaan disampaikan kepadanya. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa pelbagai inisiatif dan program yang memberikan manfaat kepada rakyat negara ini akan terjejas jika kerajaan perpaduan menurunkan harga petrol. Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR berkata demikian ketika jelajah madani di Sungai Tua malam tadi. Kenapa kita tidak menurunkan harga minyak seperti yang tahun 2008 iaitu 15 tahun yang lepas? Pertama, saudara-saudari, hutang negara 1.5 trilion. Hutang kita kena bayar. Jadi kerajaan kena buat pilihan. Jadi kalau kerajaan dah kena bayar subsidi sampai 80 bilion, bayar lagi interest atas hutang lebih kurang 30 bilion, bayar gaji pekerja semua beratus-ratus bilion, bayar sewa, bayar perbelanjaan kerajaan, akhirnya duit tu habis semua. Jadi macam mana kita nak bantu rakyat untuk naikkan gaji? Macam mana kita nak bantu rakyat untuk bina lebih banyak rumah-rumah? Macam mana kita nak bina program basmi kemiskinan yang mengubah kehidupan rakyat? Sebab itu dalam keadaan sekarang pada harga minyak mentah $80 satu tong, yang bermakna setiap 1 liter kerajaan kena bagi RM1 untuk mengekalkan harga pada RM2.05. Penjelasannya itu menyusul selepas Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Muhammad Azmin Ali bersetuju menerima cabaran berdebat dengan syarat Rafizi membuktikan beliau berjaya memulihkan ekonomi Malaysia dan menurunkan harga bahan bakar kenderaan. Pada 2022, Anwar ketika berada dalam blok pembangkang berjanji menurunkan harga petrol sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Anak bekas Menteri Besar Kelantan, Nik Muhammad Nik Abdul Aziz hari ini mengumumkan dia akan berpuasa daripada politik untuk suatu tempoh yang belum diputuskan. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Dalam hantaran itu, Nik Abdul berkata, apa yang sedang dihadapi sekarang merupakan detik yang paling sukar untuk dirinya dan keluarga. Tanpa menjelaskan apa yang dirujuknya dengan lebih lanjut, dipercayai Nik Abdul membuat keputusan tersebut ekoran kemelut politik yang membayangi langkah PAS menyertai PRN. Di sebalik keberadaannya yang boleh dianggap berprofil tinggi, Nik Abdul tidak dicalonkan untuk mewakili PAS dalam PRN walaupun namanya ada dikaitkan dengan kerusi tertentu di Kelantan.
Gemelut dalaman PAS Kelantan menjadi bertambah menarik apabila 2 hari lalu adik Nik Abdul Aziz, Nik Din Nikmat, mendakwa Muhammad Ammar merupakan dalang di sebalik ketiadaan nama Nik Abduh sebagai calon PRN Kelantan. Sempena dengan pilihan raya negeri dari sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar. Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma. Berita seterusnya, Najib Razak kelihatan menjarakkan diri daripada kumpulan yang mendakwa mereka sebagai penyokong bosku tetapi mengkritik kepimpinan UMNO dan menyokong PN. Noriana Najwa, anak perempuan Najib yang menerima mesej daripada bapanya itu, menyampaikan pesanan tersebut. Dalam satu kenyataan di Facebook, Noriana menjelaskan Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz, tidak diarahkan oleh Najib untuk mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai pendiriannya. Dia juga berkata Wan Muhammad Azri atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo tidak mewakili Najib dan penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri itu. Jelas Noriana, pendirian rasmi Najib hanya sah sekiranya ia dimuat naik dalam saluran media sosial rasmi milik beliau menerusi mesej kepada peguamnya sahaja. Mengulas lanjut, Noriana berkata, bapanya sudah berada di penjara hampir setahun dan tidak adil untuk membuat tuduhan terhadap mana-mana individu lain mempergunakan nama Najib. Pada malam Khamis, Syed Muhammad Imran berkata, penyokong bosku mengesahkan akan memberi sokongan kepada PN pada pilihan raya negeri kali ini selain menegaskan telah hilang kepercayaan kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Syed Muhammad Imran berkata mereka kecewa dengan Presiden UMNO Zahid Hamidi kerana dianggap pengecut dan tiada keinginan untuk mencari keadilan buat Najib. Sementara itu, persatuan yang mendakwa menyokong Najib Razak bertegas akan tetap menyokong PN pada pilihan raya 6 negeri hujung minggu depan. Pengerusi Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berkata, penyokong Najib tidak akan sesekali mengubah pendirian tersebut. Bercakap kepada Malaysia Kini, Syed Muhammad Imran berkata, tiada sesiapa boleh ubah pendirian mereka kerana mereka tidak dibiayai oleh sesiapa maupun Najib kerana perjuangan mereka ikhlas kepadanya. Dia juga menegaskan penyokong bosku tidak menunggang nama Najib tetapi mereka telah merasakan tertipu dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dia juga menyoal kenapa kumpulan itu tidak digelar menunggang nama Najib semasa membuat laporan SPRM dan polis untuk menuntut keadilan buat Najib. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan anak Najib, Noriana Najwa, bahawa ayahnya tidak pernah meminta penyokongnya mengundi PN. PAS mengingatkan agar ahli parti itu segera menghentikan sebarang tindakan memberi kenyataan umum yang boleh menjejaskan peluang mereka dalam pilihan raya negeri PRN. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, larangan itu membabitkan sebarang urusan dalaman parti dan melalui apa sahaja saluran yang ada. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, larangan kenyataan tersebut juga meliputi isu pemilihan calon PAS PN. Kata Taqiyuddin, semua ahli PAS perlu faham bahawa proses pemilihan calon bagi mewakili PAS dibuat mengikut ketetapan yang jelas diperuntukkan dalam perlembagaan parti, bukannya hasil desakan atau tekanan mana-mana pihak. Tambah ahli Parlimen Kota Baru itu, ia juga dibuat selepas mengambil kira pandangan semua peringkat dalam PAS. Pemilihan calon pada PRN ini dilihat antara isu yang menjadi duri dalam daging di sesetengah tempat, khususnya membabitkan kawasan PAS yang ditandingi calon dari parti komponen PN. Antara yang paling menonjol ialah bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bayan lepas yang diberikan kepada Presiden Gerakan Dominic Lau. Taqiyuddin berkata sebarang persoalan atau rasa tidak puas hati berkaitan pertikaian dalaman ahli PAS perlu disuarakan mengikut saluran yang ada pada pertubuhan tersebut.
Seorang bekas pembantu politik kepada Muhyiddin Yassin menafikan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung pengubah suaian Kompleks Seri Perdana di Putrajaya yang disifatkan sebagai satu pembaziran. Bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Muhyiddin Yassin, Marzuki Mohamad, berkata tindakan pengubah suaian dan pembaikan kediaman rasmi Perdana Menteri Seri Perdana adalah sesuatu yang wajar. Dalam kenyataan di Facebook, Marzuki Mohamad berkata, dia sendiri terlibat secara langsung dalam proses berkenaan atas kapasitinya sebagai Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri ketika itu. Beliau berkata pembaikan berkenaan dilakukan adalah disebabkan masalah kebocoran di beberapa bahagian utama bangunan yang melibatkan kerosakan di bumbung, siling, dinding dan lantai. Marzuki berkata Seri Perdana sepatutnya menjadi kediaman rasmi Perdana Menteri tetapi tiada yang mendiaminya sejak pentadbiran Najib kerana keadaannya yang teruk. Bangunan mana pun tambahnya jika terbiar tidak dibaiki, tidak didiami dan dibiarkan rosak begitu sahaja, lama-kelamaan kerosakan itu akan menjadi lebih teruk. Malah katanya pada ketika itu kos membaik pulih akan lebih tinggi. Dia berkata demikian sebagai reaksi balas terhadap ucapan Anwar pada malam Sabtu yang mengkritik Muhyiddin kerana membelanjakan RM38 juta untuk kerja-kerja pembaikan Seri Perdana. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.